Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu dalam siri kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siaran kali ini kita akan mengambil sedikit iktibar dan menghayati sekelumit sejarah sahabat Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an, seorang anak muda yang membesar, yang hidup dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Anak muda kelahiran Makkah ini apabila berada di tengah-tengah para pemuda Makkah yang lain, para pemuda Makkah yang lain ini akan merasa segan terhadapnya. Ini adalah antara lain keterampilan Mus'ab yang cukup segak, yang cukup mempersona dengan wajah, pakaian, bahkan tingkah lakunya. Dalam sudut pakaian saja sebagai contoh, di mana pemuda-pemuda Makkah merasakan mereka ini tidak dapat menandingi, tidak dapat menyamai, apatah lagi mengalahkan pakaian-pakaian mewah yang dipakai oleh Mus'ab ibnu Umair. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara ramai pemuda-pemuda Makkah, Allah memilih Mus'ab yang mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran daripada Nabi SAW, memutikkan rasa cintanya kepada firman-firman Allah itu, menimbulkan, bahkan menerbitkan rasa cintanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau adalah antara sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam, dan menjadilah ia sebagai salah seorang di antara pemuda-pemuda yang pernah Nabi SAW sabdakan dalam hadis baginda, di mana nanti akan ada 7 golongan orang-orang yang mendapat perlindungan daripada Allah pada hari tiada sebarang perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan 7 golongan ini salah satu di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadati Rabbi, seorang ataupun anak muda yang hidup, yang mendewasa, yang membesar dalam pengabdian dirinya kepada Tuhannya. Nah, Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an sebagai salah satu contoh. Kerana kehebatannya ini, kerana
kepandaian dan kebijaksanaan serta akhlaknya yang luhur ini, beliau terpilih sebagai duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duta Islam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun beliau ini apabila memeluk Islam, Mus'ab kurang disenangi oleh keluarganya. Lantas itulah, demi menjaga iman dan takwanya, beliau dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas perjanjian Aqabah yang kedua. Apabila adanya pertemuan sulit orang-orang Yathrib ataupun kemudiannya dikenali dengan orang-orang Madinah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas musim haji di Mina, di Aqabah, tempat melontar jamrah itu. Nabi meminta daripada Mus'ab untuk berhijrahlah, pergilah ke Madinah, menyertai rombongan orang-orang Yathrib ini untuk pulang ke Madinah. Dan pergi atau berpindahnya Mus'ab ini bukan setakat berpindah tempat dari Makkah, di mana beliau menghadapi tekanan daripada keluarganya, bahkan lebih utama daripada itu adalah untuk menjadi duta menyampaikan Islam kepada penduduk Yathrib sebelum hijrahnya para sahabat yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terkadang sebagai contoh sahaja, kita berada di bus interchange ataupun di pusat membeli belah ataupun di mana saja pun, lalu kita didekati oleh seseorang jurujual yang mempromotkan kepada kita sejenis produk yang pada hakikatnya produk tersebut kita tidak perlukan ataupun belum perlukan. Tetapi jurujual ini apabila mendekati kita dengan keterampilannya, dengan tutur katanya, mungkin beliau hanya memulakan kata-kata, "Pak Cik, sekejap Pak Cik, saya ingin memperkenalkan barangan ataupun produk yang saya nak jelaskan kepada Pak Cik. Pak Cik tak beli pun tak apa. Dan cuma 2 minit je saya perlukan. 2 minit je Pak Cik. InsyaAllah. Pak Cik tak beli pun tak apa." Lalu ia menjelaskan kepada kita kebaikan, kelebihan produk yang ia promotkan itu, yang ia jual itu. Walaupun pada awalnya ia cakap 2 minit, walaupun ia cakap Pak Cik tak beli pun tak apa, tapi di akhir pertemuan itu kita terpikat, kita terpesona, bahkan kita menjadi salah seorang pembeli produk tersebut. Dan masa yang diambil bukan sekadar 2 minit. Malah kadang bila kita dah jatuh minat, lebih daripada itu. Hampir 10 minit pun kita bersama dengannya. Bahkan kita bertanya kepadanya itu dan ini dan sebagainya. Akhirnya adalah jurujual ini berjaya
menjual barangan yang dipromotkan itu, produk yang dipromotkan itu, yang pada awalnya kita langsung tidak berhasrat untuk membelinya. Ini mungkin kerana kita merasakan belum perlu buat masuk itu, tapi akhirnya kita membeli. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini boleh berlaku dikarenakan juru jual itu selain daripada keterampilannya pandai menyusun kata, pandai menguntumkan senyuman dalam mempromotkan produk itu, dan apa yang dia cakap, produk ini adalah antara yang terbaik, yang menjadikan kita ini tidak memilih ataupun tak mahu memikirkan produk-produk yang lain, jenama-jenama yang lain sebagai contoh. Itu sebagai misalan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Strategi perniagaan yang dibuat oleh sesetengah pihak. Nah, kembali ke sirah sahabat Mus'ab ibn Umair. Sejarah menunjukkan apabila Nabi SAW datang berhijrah ke Yasrib yang kemudiannya dinamakan ke Al-Madinah Al-Munawwarah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sejarah menunjukkan bahawa masyarakat Madinah menanti-nantikan kedatangan Nabi. Bahkan bila mana mereka nampak Nabi, mereka menyambut kedatangan Nabi dengan cukup gembira. Tetamu yang dinanti-nantikan, tetamu yang mereka yakin dapat membawa perubahan kepada nasib bahkan kehidupan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana hal itu boleh terjadi? Ini antara lain adalah Islam yang diperkenalkan oleh Mus'ab ibn Umair apabila Rasulullah memilih beliau, melantik beliau untuk menjadi duta ke Madinah. Sebelum hijrahnya para sahabat, bahkan hijrahnya Nabi SAW, menjadi duta untuk menyampaikan, memperkenalkan, bahkan mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Islam pada ketika itu, kita maklumi syariat-syariat tentang pengharaman minum arak, pengharaman main judi, pengharaman membunuh ataupun melakukan kezaliman, bahkan perintah-perintah pun, ibadah puasa, kewajipan zakat dan sebagainya, masih belum ada lagi pada saat ataupun di ketika Nabi tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah ini. Bermakna keindahan Islam yang diperkenalkan, yang dipamerkan oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an adalah keindahan yang berteraskan akidah, berteraskan ukhuwah, persaudaraan, berteraskan dasar-dasar yang dapat menyentuh hati dan minda penduduk Madinah, sehingga mereka ini memilih Islam sebagai agama anutan dan meninggalkan segala macam kepercayaan dan anutan yang mereka pegang
jauh sebelum ini. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kejayaan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an bila Nabi SAW melantik anak muda ini untuk menjadi duta pertama di dalam Islam. Jasa ini sudah cukup besar untuk menyebabkan beliau itu senantiasa diingati dalam lipatan-lipatan sejarah kegemilangan Islam ini sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila Nabi setelah berhijrah ke Madinah, di tahun pertama Nabi SAW menyampaikan Islam, maka mungkin kata-kata dan janji yang dibuat oleh Mus'ab kepada penduduk Madinah sebelumnya, mereka melihat dan mereka bahkan menyaksikan kebenaran apa yang Mus'ab katakan pada peribadi dan perwatakan Nabi SAW, bahkan para sahabat. Nabi seorang insan yang suka tersenyum, yang apabila bertutur kata ataupun bercakap dengan kata-kata yang cukup sopan, apabila berhadapan dengan orang ramai, berhadapannya Nabi SAW dengan akhlak yang cukup mempersonakan. Ini semua telah diperkenalkan oleh Mus'ab jauh sebelum ketibaan Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu sendiri. Namun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, meskipun demikian, dakwah Nabi ini tidak disenangi, walaupun yang diperkenalkan itu baik. Bahkan mereka yang tidak menyenangi Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW, antaranya terdiri daripada orang-orang Makkah sendiri. Maka dengan permusuhan yang sedia ada, hasrat mereka untuk membunuh Nabi SAW yang telah lama tersemat dalam jiwa mereka, kebetulan pada tahun kedua Hijriah tercetusnyalah Perang Badar. Peperangan yang terjadi dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Perang Badar telah mencatatkan kemenangan di pihak Islam. Kemenangan yang cukup gemilang. Dan ini membuatkan orang-orang Makkah yang bagi mereka penduduk Quraisy ataupun orang-orang Quraisy ini, penduduk Makkah ini adalah merupakan orang-orang ataupun keturunan yang mulia, keturunan yang dihormati oleh bangsa Arab seluruhnya. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kekalahan mereka alami dalam peperangan Badar tahun kedua Hijriah
orang-orang musyrikin Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang belum masuk Islam pada ketika itu, merancang untuk mengadakan peperangan yang kedua. Maka dalam bulan Syawal tahun ketiga Hijriah tercetuslah peperangan Uhud. Peperangan yang menyaksikan ramai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta-pencinta Islam ini gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentera Islam yang sekitar berjumlah 1,000 orang yang berhadapan dengan jumlah tentera musyrikin Quraisy sekitar 3,000 orang, ataupun secara rasionya 1:3 sebagai contoh. Dalam peperangan Uhud ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan anak muda yang menjadi duta pertama Islam ini, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, ditugaskan untuk memegang bendera. Satu tugas yang cukup penting dan genting dalam apa jua peperangan. Maka dalam peperangan Uhud yang menyaksikan pada peringkat pertama kemenangan dicapai oleh orang-orang Islam, tapi pada peringkat yang kedua apabila orang-orang musyrikin Quraisy bangkit semula, yang lari meninggalkan medan peperangan kembali semula, ini menyebabkan kekalahan di pihak tentera Islam. Ramai yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, antaranya pakcik Rasulullah ataupun singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Bahkan termasuk yang gugur pemegang bendera Islam ini, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Gugur syahid di jalan Allah dalam usianya yang muda, namun gugur syahid di jalan Allah, Mus'ab ibn Umair telah meninggalkan satu jasa yang cukup besar dalam sejarah Islam. Ini termasuklah menjadi duta yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihnya untuk menyebarkan Islam di bumi Madinah. Seusai peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga terluka pada peperangan itu pergi mendapatkan sahabat-sahabat yang terkorban untuk diberi penghormatan terakhir, untuk disolatkan dan dikebumikan. Maka salah satu di antara jasad yang terbujur kaku adalah Mus'ab ibn Umair, yang dalam sebahagian riwayat menyatakan tangan yang memegang bendera Islam itu ditetak dan terputus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para sahabat melihat terbujur kakunya jasad mulia Mus'ab ibn Umair ini,
Mereka mengambil sehelai kain untuk menutupnya, menutup jenazah ini sebelum dihimpunkan untuk disolatkan dan kemudian dikebumikan. Mereka menutup dengan sehelai kain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, anak muda yang sebelum Islamnya segak dengan pakaiannya sehingga menyebabkan pemuda-pemuda Makkah menjadi segan terhadap kesegakannya ini, keterampilannya ini, mahal pakaian yang dipakainya ini. Di saat wafatnya ingin dikebumikan, kain yang menutup jenazahnya itu tidak memadai, terlalu kecil. Nak ditutup bahagian kepala, bahagian kaki, sebelah kakinya terdedah. Lalu sahabat tarik kain itu untuk menutup bahagian kaki. Di bahagian kepala dan muka terdedah pula. Maka Nabi SAW menyatakan, tutuplah di bahagian kepala dan muka, biarkanlah bahagian kaki itu terdedah. Perhatikanlah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hatta kain untuk menutup jenazahnya ini sendiri tak cukup. Tak cukup untuk menutup jasad anak muda yang meninggalkan jasa yang cukup besar di dalam Islam, walaupun periodnya sebagaimana wafatnya dalam peperangan Uhud yang terjadi tahun ketiga Hijriah, boleh dikatakan terlalu awal, dan untuk usia Mus'ab sebagai anak muda adalah terlalu muda buat beliau. Tapi kesan yang cukup besar, jasa yang cukup hebat telah tercatat dalam sejarah Islam berkenaan dengan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khususnya kepada anak-anak muda, tokoh, contoh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an menampakkan kepada kita bahawa usia bukan penghalang untuk menyumbang kepada Islam. Menyumbang kepada Islam tidak hanya sekadar menyebarkan, memaklumkan, memberitahu tentang ini halal, itu haram, ini boleh, ini tak boleh, ini diwajibkan, ini diharamkan. Mus'ab bila mana menyampaikan Islam, hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram banyak belum disyariatkan. Islam dinampakkan sebagai sebuah agama suci, sebuah agama yang dapat membawa perubahan kepada sesebuah kehidupan. Islam yang dapat menyatukan permusuhan-permusuhan dan pergeseran antara sesama manusia. Nah, menyumbang kepada Islam tidak perlu tunggu kita ini menjadi ataupun memakan usia yang lanjut. Menyumbang kepada Islam tidak memerlukan kita ini perlu memegang segulung ijazah ataupun memegang
sesuatu title ustaz ataupun ustazah menyumbang kepada Islam dapat disumbangkan dalam bentuknya yang luas. Diperkenalkan bahawa ini adalah merupakan agama luhur yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah sejarah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an antara lain yang dapat kita timba. Insya-Allah kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak muda kita khususnya dapat mencontohi sahabat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an yang kita hayati sejarahnya ini. Terima kasih di atas perhatian muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.